Hello guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke my channel. Hari ini ada unboxing video ataupun unwrapping video lah. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada semua viewer saya and also my new subscribers. Thank you for supporting my channel. It really means a lot to me. Terima kasih atas usaha dan uh, ilmu yang saya dah kongsikan on my YouTube channel. Harap dapat membantu ataupun memberi pencerahan kepada awak semua lah. Okay, for today saya akan buat unboxing video for one of my upgrades lah. Okay, so package ni saya dah potong. So saya just keluarkan. uh, Ni barang dia. Siapa boleh teka tu uh, ataupun siapa yang dah lama view my videos akan tahu apa yang saya dah receive ni lah. Okay, so, saya akan just unbox benda ni. Haha, ni dia barang dia. Okay, so siapa yang boleh teka apa barang ni, tahniah. Alright. Okay, so ini one of my biggest upgrades kepada RC car saya. Okay, siapa yang dah follow dari awal channel saya akan tahulah apa yang saya mention kepada kereta HSP Flying Fish. Benda yang penting untuk upgrade RC itu. Okay, so since if you guys don't know, saya akan kongsikan today. This is my unboxing video for my new servo. Ni servo dia minta maaf lah cameraman saya hari ni tak ada. Saya terpaksa guna PC. Webcam ni gambar dia tak berapa jelas lah. So tak apa, saya akan kongsikan detail sikit pasal servo ni. Okay, servo ni brand dia SPT. Alright, SPT model number 4412LV. Okay, so ni kotak dia and dia punya description ada dekat belakang lah. Okay, so saya akan bacakan dia punya details dulu. Okay, so frekuensi 330Hz. Motor dia jenis core. Ni digital servo digital servo. Maximum angle 90 to 120 degrees. Maximum angle maksudnya radius dia boleh pusing lah dia punya servo tu. Okay, operating speed at 4.8 volts 0.11 second. 6 volt is at 0.09 seconds for 60 degrees. Okay, normally servo ni memang dia operation dia 60 darjah. Okay, speed dia bergantung pada voltage receiver. Saya punya 6.0 volts sebab saya guna hump pack. So speed dia yang listkan di servo ni is 0.09 lah. Alright, and servo ni kenapa saya pilih servo ni, sebab dia punya kekuatan untuk menampung impact ataupun force untuk maximum torque dia is 12 kg. Okay, servo ni saya pilih specifically untuk steering. Okay, khas untuk steering. Sebab awal-awal dari dulu masa saya dah ada kereta ni, saya mention servo kereta HSP memang tak bagus. Okay, nanti saya akan sharekan saya punya updates untuk kereta sekali. Okay, apa yang dah berlaku, apa yang dah rosak, apa yang saya akan upgrade
lagi. Okay, so nanti saya akan share. Saya akan keluarkan servo ni dulu. Excited guys. Servo baru. Okay, servo ni saya dapat di Shopee juga. Macam saya mention, semua barang-barang RC saya dapat di Shopee. Okay. Okay, dalam box dia, dia ada bagi beberapa jenis servo horn Ni boleh servo horn dia. Okay. Saya akan buka ni kemudian nanti tunjuk dekat awak. Ini servo dia. Okay. Comes in black bluish design. Alright. So dekat sini dia ada tulis, sorry tak clear minta maaf lah, webcam saya tak boleh fokus. Okay, dekat sini dia ada tulis 12 kg. Okay, model number dia. Sebelah sini pun sama juga. Okay, ini servo jenis low profile Low profile servo maksudnya dia punya lebar dia dari atas sampai ke bawah dia macam ni je. Kalau standard servo dia akan panjang lebih lagi. Okay, dia akan lebih lagi. Yang ni low profile servo. Low profile servo dengan standard servo dia mostly tak silap saya selalunya bergantung kepada dia punya ruang untuk mount kepada RC. Okay, sebab setengah RC dia ada ruang yang sempit untuk muat servo. So servo standard yang besar tu mungkin tak sesuai untuk mounting. So dia sesuai untuk low profile lah. Selain daripada tu, saya pilih low profile bukan sebab servo ni tak muat pada HSP, bukan. Saya pilih servo ni sebab servo ni servo ni memang tergolong dalam saya punya price range. Okay, price range saya dan juga speed rating yang saya perlukan untuk steering servo. Okay, steering servo standard tak silap saya speed dia 0.18 ataupun 0.2 ataupun lebih. Dia punya speed rating itu bagi saya memang sangat-sangat slow dan dia punya torque, kekuatan servo HSP standard tak silap saya 6 kilo tak silap saya lah. Okay, satu lagi, this is a digital servo dan HSP standard servo tu dia punya gearing dalam dia plastik. Okay, dia tak kuat. Dia senang pecah. Nanti saya niat saya memang nak tunjuk servo tu, tapi servo tu condition dia dah terlalu teruk, so saya dah buang, tak dapat nak tunjuk kepada you guys, minta maaf jadi saya akan just tunjuk kereta saya untuk updates yang akan datang lah, dan keadaan RC saya sekarang. Okay, so for this servo, this is a digital servo. Digital servo sekarang ni dia punya pros and cons, ataupun tak silap saya memang jarang ada cons lah, selalunya ada pros sahaja. Okay, so this is a digital servo. Digital servo daripada analog servo dia respons lagi cepat. Okay, dan kebanyakannya memang sekarang mostly pakai digital servo sebab sesuai kepada radio-radio new technology yang ada dalam market sekarang lah. Okay, right. So ni servo dia. Okay, for this video saya takkan tunjuk sekali installation pasang servo ni. Saya takkan share untuk hari ni. Saya akan just share servo ni sahaja. Yang installation tu mungkin saya akan buat in separate video. Okay, dan juga saya akan buat video-video kepada semua soalan yang YouTube viewer saya dan subscriber saya. Terima kasih banyak Saya akan share video-video bergantung pada soalan-soalan anda. InsyaAllah saya akan sampaikan video dan juga information yang tepat dan padat lah untuk memberi pencerahan kepada masalah-masalah yang awak semua tengah hadapi pada RC. Okay, so ni servo horn punya plastik. Saya akan buka. Okay, right. Yang ni first, servo horn. Servo horn panjang ni selalunya sesuai untuk throttle Okay, throttle kalau siapa yang main RC Nitro, servo panjang ni sesuai kepada throttle servo. Okay,
Sebab kalau steering servo nanti yang belah bawah ni dia panjang, dia takkan sesuai lah, dia akan sentuh kepada chassis. Okey. Okey. Yang ini servo Honda satu. Ini pun sesuai kepada servo throttle juga. Okey, sebab design dia ini sesuai kepada throttle servo juga. Right. Okey, yang ini dia getah. Getah ni bushing bushing untuk kita mount screw. So benda getah ni ruang-ruang kosong ni, okey, kita je selit je. Kita selit je macam tu. Masuk, okey. Masuk macam tu. Lepas tu kita screw. Okey, reason kenapa dia bagi rubber mounting ni sama sangat case yang berlaku kepada servo standard HSP saya. Servo standard HSP dia tak ada rubber mounting dekat lubang-lubang ni. Maksudnya dia terus direct kepada servo bracket. Jadi apa yang berlaku pada servo saya, screw tu directly kepada servo bracket. So bila kita main kereta kita, vibration dan juga kadang-kadang impact atau kita terlanggar, semua daya impact kereta kita, especially steering, dia akan damage bracket ni. Jadi apa yang jadi dekat servo saya yang standard tu, bracket dia hancur. Okey, sebabkan impact. Dan dia directly screw kepada bracket. So this ada rubber mounting ni, ini akan tolong absorb sedikit lah impact tu. So jadi dia tak damage kita punya servo bracket. Okay, ni saya betul-betul minat benda-benda safety feature macam ni. Sebab kita beli benda-benda ni kalau boleh nak buat tahan lama, bukan beli pakai buang kan. So dia include rubber seal ni, rubber bushing ni. Saya betul-betul impressed dan minat lah. Okay, very good design for a servo like this. Harga servo ni, sorry kalau saya belum mention, saya dapat servo ni dengan harga RM50 sahaja plus shipping di Shopee. Listed dekat box ni ada harga dia juga. Dia tulis dekat sini servo ni RM80. Okay, RM80. Saya dapat dekat Shopee RM50 sahaja untuk servo ini. Okay, it's a very good deal. Saya recommend awak beli juga. Kalau rasa tak confident lagi, InsyaAllah masa depan saya pasang, saya install dan saya test kepada kereta saya. Okay, and hopefully that will show you guys the right direction, sama ada berminat untuk beli servo ni atau tidak. Okay, so that will be in a separate video. Okay, okay, next ini kita panggil screw shim ataupun screw sleeve. Okay, so screw sleeve, okay, dia tadi ada rubber bushing. Screw sleeve sekali, dia akan masuk in between rubber bushing tu. Okay, reason kenapa ni pula, yes, dia bagi rubber seal untuk masuk ke dalam bracket. Without the sleeve, okay, still ada potential untuk impact tu koyakkan rubber seal ni, rubber bushing ni pun boleh koyak without the sleeve. So sleeve ni tolong retain, dia tolong support bentuk rubber bushing ni. Okay, another very nice feature. Saya betul-betul minat dengan design dan features yang dia bagi pada servo ni. Okay, selain daripada package ni semua screw saja. Okay, so saya takkan keluarkan. Okay, semua screw. Alright. Dan last kali, dua servo horn ni. Okay, servo horn yang bulat ni sesuai kepada throttle. Okay, ini yang saya akan gunakan. Saya akan gunakan servo horn ini untuk test. Alright. Dan ini servo horn untuk steering. Okay, so persoalan dia, perlukah kita tukar, perlukah kita tukar servo horn yang baru ni selain daripada yang HSP dah sedia ada? Bergantung. Okay, jujur saya cakap, as a honest consumer and also honest reviewer, okay, saya sendiri personally rasa yang servo horn HSP standard
tak bagus. Sebab kalau saya sendiri rasa dan tengok plastik material ataupun kualiti plastik yang servo ni bagi, bergantung pada HSP, ini sangat bagus kualiti dia. Saya tengok jenis plastik yang tak mudah rapuh, tak mudah pecah. Okey. Dan plastik dia tebal. Okey, boleh kalau saya tengok dekat bracket kat sebelah ni pun, ketebalan bracket dia jauh beza dia daripada HSP standard servo. Okey. So kalau awak tanya saya, perlukah saya ataupun akankah saya tukar servo horn dua-dua ni, steering untuk throttle? Jawapan saya, yes. Saya akan tukar. Okey. Reason dia kenapa, walaupun saya punya RC servo sahaja rosak, saya prefer tukar satu set terus. Okey. Servo saya tukar, servo horn sekali saya tukar. Okey. So yang HSP standard tu kalau tak pakai tak perlu buang, boleh simpan. Simpan untuk spare part. Okey. So saya lebih prefer yang inilah. Okey, sebabkan saya tengok dan saya rasa sendiri material dia sangat-sangat bagus. Okey. So that is my unboxing video for the servo. Okay, harap you guys enjoy my current videos. Minta maaf kalau kamera saya ataupun saya tersilap cakap ataupun salah ilmu saya sampaikan. Saya harap minta maaf banyak-banyak. Okay, lagi sekali saya nak ucapkan banyak terima kasih kepada my viewers dan my new subscribers and also my future viewers. Thank you so much for the support ya. It really means a lot to me. Saya tak pandai bab-bab RC dan bab-bab edit video, so harap anda semua fahamlah. Okey, saya ni baru. Saya baru je cuburi dunia hobi-hobi ni. Okey. So itu dah selesai untuk unboxing video. Okey. So saya akan share pula pasal saya punya recent updates kepada kereta saya pula lah, pada kereta saya pula. Okey, tunggu sebentar ambil kereta sekejap. Okey, ini kereta saya. Sekejap, saya adjust kamera Okey, so this is my current. Okey, sekarang ni this is my current status current pada kereta saya Okey, so saya akan share sedikit tentang apa dah berlaku kepada flying fish saya. So apa damage yang dah berlaku kepada kereta saya. Okey. Awak boleh lihat sendiri saya tunjuk. Tengok. Ini steering. Servo saya dah cabut. Ini throttle. Servo saya dah cabut. So, saya nak share lagi sekali dekat korang Dari mula-mula first video saya buat tentang HSP punya servo. Okay. Dua-dua servo HSP saya rosak. Steering servo, dia punya gear dekat dalam rosak, hancur. Okay. Throttle servo pula, dia punya bracket hancur, rosak, tak boleh nak screw on. Okay. So plastik material yang HSP guna ni memang sangat-sangat tak bagus. Okay. So that's why saya suggest dari awal lagi tukar servo. Okay. Sebabkan satu, servo dia performance memang tak berapa bagus. Satu lagi yang saya tak sangka, material dia senang pecah. Okay. So saya suggest tukar dua-dua servo tu. Tetapi awak tak perlu tukar terus. Tunggu bila rosak baru tukar pun boleh, ataupun awak nak beli standby bila time dah rosak pun boleh, lagi bagus. Okey. Jangan terus tukar tanpa guna dululah. Bagi saya macam benda tu membazir kereta tu, masih boleh jalan kan. So but it's up to you. Kalau rasa memang tak suka terus, boleh terus upgrade. Okey. Itu option untuk awak upgrade. Okey. So selain daripada tu, saya akan sharekan my current upgrade yang saya dah pasang pada kereta ni daripada depan hingga ke belakang lah. Okay, so saya akan face forward kereta saya. Right. So first, body post mounting. Okay, ni body post mounting depan.
Okay. Ini magnet Ini yang saya dah upgrade kepada magnet body mounting post. Okay. So, sedikit feedback dan komen kepada magnetic body mount post ni. Alright. So, magnetic post saya pakai it's okay, but jujur saya cakap dia tak lekat kuat kepada badan RC. Tak semestinya benda ni tak boleh pakai. Tetapi saya rasa magnetic body post ni lagi sesuai kepada RC drifting. Sebab kita drift, speed kereta tu tak laju kan. So dia tak ada force angin tolak badan dan sebagainya. So dia tak ada potential untuk tercabut. Tetapi maksud saya, tak semestinya magnetic post ni tak boleh guna untuk touring. Saya pakai touring, tak ada masalah. Cuma dia ada slight vibration kepada body shell. So saya tak rasa yang saya akan tukar balik kepada standard body post ataupun upgrade kepada aluminium. Saya rasa saya akan tukar, instead of guna magnet ni, saya akan tampal velcro. Okay, velcro ni dia macam satu strip yang kalau yang tak pasti ataupun tak sure velcro tu apa, velcro tu dia macam tape yang boleh lekat kepada dua surface. Satu yang surface yang halus, satu surface yang kasar, dia akan stick together dan dia akan lekat. Saya akan try itu dulu as my last option sebelum saya tukar magnetic body post kepada original body post. Okay, reason kenapa saya prefer magnetic body post sebab saya tak suka nak drill lubang, sangat susah untuk saya. Okay, lagi-lagi dengan keadaan MCO sini sekarang ni susah nak pergi ke kedai RC dan sebagainya. Saya tak pandai nak drill lubang dan make sure dia cantik. Saya minta maaf ada sedikit OCD berkenaan detail-detail ni. So saya lagi prefer just lekat dan jalan. Okay, so magnetic body post ni dia boleh lekat, cuma dia tak kuat. Okay, so saya akan try option lain untuk tampal velcro strip dekat sini untuk lekat di body shell and test. Okay, so video tu pun insyaAllah masa depan nanti saya akan share juga. Alright, saya akan share untuk test dan see if it's recommended for you guys or not lah, kalau awak berminat untuk tukar kepada magnetic body post. Okay, so ni depan, yang belakang pun adalah. Okay, belakang macam ni. So sama, saya akan try letak velcro strip kepada dua-dua bahagian ini. Okay, so next my upgrade is steering knuckle. Absorber masih standard, shock tower masih standard. Saya tak rasa perlu lagi untuk tukar. Saya ada mention saya akan upgrade dua-dua ni. Okay, tetapi saya rasa yang tak perlu tukar lagi. Okay, so next kepada steering pula, saya dah upgrade steering knuckle. Okay, ni steering knuckle aluminium. Okay, nampak tak? Steering knuckle aluminium, steering rack aluminium. Okay, saya punya servo linkage, steering linkage masih sama standard, tak tukar lagi, masih sama. Okay, so saya dah tukar aluminium knuckles and aluminium steering linkage. Okay, steering rack. Okay, ni steering Okay, so dekat sini pun dah tukar aluminium, tak nampak pun. Okay, ni aluminium. Okay, semua dah tukar aluminium. Alright, so kenapa saya tukar aluminium? Okay, macam saya kata, standard plastik HSP steering dia senang macam ni, ada play. Okay, sebenarnya play tu bukan daripada ini, play dia sebenarnya daripada drive cup. Okay, tetapi saya still tukar steering rack aluminium sebab future investment, kita bawa RC Nitro, kereta ni laju, impact ke bahagian depan kemungkinan besar akan rosakkan kita punya steering arm ataupun knuckle. So saya upgrade yang aluminium terus. So saya tak perlu risau rosak dan sebagainya. Okay, satu lagi, aluminium punya upgrade
dekat bahagian steering ni, steering arm ni, steering arm pula, steering linkage ni yang bahagian sini yang boleh kiri kanan ni. Kalau yang plastik, saya perasan dia punya material dan juga kekuatan untuk pegang steering ni sangat-sangat tak bagus. Dia longgar, okey, bergantung pada yang aluminium. Aluminium lagi bagus, okey. So ini pun saya highly recommend untuk upgrade. Alright, tukar terus yang aluminium, tak perlu risau rosak dan sebagainya. Okey, next saya akan share sedikit setting yang saya ubah kepada mounting aluminium parts ni. Okey, so kalau awak nampak okey, ini top deck, ini top plate. Okey, dua skru dekat depan ni, saya ada letak shim dekat bawah. Kalau awak nampak shim nampak tak ada warna silver bawah skru tu? Okey, itu shim. Okey, shim ni dia tolong macam contoh saya explain. Kita ada satu permukaan dengan satu lagi permukaan kat bawah. In between kita tak ada apa-apa benda untuk senangkan pergerakan bergeser tu. So contoh kulit kita buat macam ni, kita rasa bergeser dan panas, betul tak? So shim tu dia akan smoothen out, dia akan lincirkan dua-dua permukaan yang berbeza untuk senang ada rotational movement. Okey, satu lagi, kenapa benda ni saya letak kat depan? Sebab in case you guys tak tahu okey, ini servo saver dan ini hex nut. Sometimes kalau awak perasan ataupun awak tak tahu lagi, boleh cuba dekat rumah sekarang awak ambil awak punya hex wrench, okey, cuba ketatkan benda ni. Kalau awak ketatkan benda ni terlalu banyak, percayalah, steering awak ni dia takkan loose, dia takkan longgar macam ni, dia akan ketat. Okey, sangat-sangat ketat sampai awak pusing. Kadang-kadang servo tu tak return balik to neutral position. Okey, so kadang-kadang jangan panik, it's not your servo rosak. Kadang-kadang awak skru benda ni terlalu ketat. So apa saya recommend, awak buka. Okey, bila nak skru balik benda ni, make sure radio dengan kereta, bateri semua include on. Kira macam dah nak main, make sure you turn it on. Okay, so that servo tu sentiasa ada di neutral position. So skrukan nut ni pelan-pelan sehingga awak test steering awak tu tak ada friction atau pulling. Pulling maksudnya bila awak steer to one side, awak lepas radio, dia stay macam ni ataupun dia tak completely straight. Dia kena straight. Dia kena terus straight. Okay, so awak pelan-pelan ketatkan skru ni sikit sampai you get to that that range yang sesuai untuk tayar awak straight balik. Okay, kadang-kadang saya perasan benda ni terlalu ketat, memang dia cause problems untuk kita punya steering rack. Sebab like saya mention, kenapa saya letak shim dekat bawah skru ni, so that bila saya ketatkan benda ni, dia tak terus kacau saya punya servo saver dan steering rack. So bila saya letak shim di depan ni, dia akan naikkan sikit permukaan top deck ni. Okay, so that saya boleh secure skru ni dengan selamat dan tak mengganggu performance steering arm ni. Okay, steering arm ni, tengok, cantik je dia gerak. Okay, this is what we want. Alright, kita tak nak skru benda ni terlalu ketat sampai steering kita pun tak free macam ni. Okay, kita tak nak macam tu. Kalau boleh, adjust. In case you have the same problem, boleh try buka dulu skru ni dan skru ni balik pelan-pelan. Okay, alright. Selain daripada tu, oh yes, knuckle belakang pun saya tukar. Okay, ni knuckle belakang lah, dah tukar aluminium. Okay, steering linkage semua masih sama, standard. Semua barang kereta saya masih standard setakat ni, kecuali yang saya dah upgrade body post, aluminium knuckle, steering dan belakang, dan juga servo baru yang saya dah sampai lah. Okay, so tetapi mungkin awak perasan, servo ada satu je, tapi throttle servo ni tak ada ke? Okay, throttle servo setakat ni saya tak jumpa lagi yang sesuai. Sebab 12 kg servo is steering punya. Saya tengah cari kg servo yang lagi tinggi untuk throttle. Okay, so throttle
saya rasa perlukan kekuatan yang lebih kuat daripada steering. So saya tak jumpa lagi. Nanti insya-Allah servo lagi satu untuk total saya dah sampai, saya dah jumpa, saya dah beli. Saya akan share juga untuk korang yang mana satu saya pilih lah. Alright. Okay. Dan satu lagi, saya recently involved in accident juga. Okay. Kereta saya ni sebenarnya tak boleh jalan. Okay. Di bahagian engine saya tunjuk. Okay. Ini flywheel. Ni yang bulat ni flywheel. Ni clutch bell yang bulat ni. Clutch bell ni yang sentuh kepada gear tengah. Okay. So di dalam clutch bell ni ada clutch shoe. Okay. It's a 2-piece clutch shoe. Okay. Clutch shoe ni function dia untuk dia grip kepada clutch bell ni untuk engage gear so that kereta ni boleh bergerak. Okay. So what happened was saya drive satu hari tu, tiba-tiba clutch shoe saya rosak. Okay. Macam mana saya tahu clutch shoe tu rosak? Macam mana saya dapat identify clutch shoe tu rosak? Okay. Misal kata, or in case you face the same issue bila bermain, simptom dia sangat-sangat senang nak kenal pasti. Jangan panik bila benda ni berlaku. Bukan masalah engine, bukan masalah major. Okay. Keep in mind yang benda ni, in case awak terkena juga, you know what you should do. Okay. So, simptom-simptom yang berlaku kepada kereta saya masa masa clutch shoe dekat dalam tu rosak. Okay. Simptom dia macam ni. Saya start kereta, dia boleh start. Okay. Contoh saya start kereta atas permukaan. Maksudnya atas support of a batu or something untuk naikkan tayar ni off the ground. Okay. Bila saya raise the car up, saya start, kereta tu boleh start. Okay, dia akan start, dia akan running, jalan apa semua macam biasa, dia akan idle. Bila saya letak je kereta tu on the ground, letak, engine mati. Itu simptom nombor 1. Okay. Simptom nombor 2. Saya letak kereta on the ground. Saya start dah pusing, saya punya igniter dah start. Simptom dia start, dia akan terus ke depan, ataupun dia start, dia akan mati terus, ataupun dia tak boleh nak start langsung bila kereta tu ada di bawah. Okay. Usually bila kita dah letak kereta di bawah, start, dia tak nak start, kemungkinan besar is selalunya glow plug. Okay, glow plug dah rosak, dia tak boleh nak nyala. Okay. That's why dia tak boleh start. Tetapi case saya pula, that's why saya angkat kereta, saya try start, dia boleh start. Tetapi bila saya letak sahaja kereta tu, dia mati. Okay. Satu lagi simptom dia, simptom nombor 3. Okay. Tuning semua dah cantik. Okay. Contoh kereta awak tuning sebelum ni dah tak ada masalah, cantik, tak ada nak perlu ubah apa-apa. Tiba-tiba satu masa awak start kereta juga, wheels ni dia jalan sendiri. Okay. Bila start je, kereta ni dia macam setting tu dah lari, dia tayar ni dia terus jalan je sendiri. Okay. That is simptom nombor 3. So that's why simptom nombor 3 dia relate dengan simptom nombor 2. Maksudnya bila saya start kereta ataupun saya letak je, dia mati. Maksudnya gear awak ataupun clutch shoe tu dalam tu dah rosak, dia tengah full expand. So full expand tu maksudnya dia macam brake shoe kereta. Sama je kalau siapa yang main kereta ataupun siapa tahu riki kereta. Brake shoe tu dia akan, bila kita tengah brake, dia akan buka shoe tu dan dia akan sentuh permukaan drum so that it will engage the surface untuk kita brake. Sama konsep dengan clutch shoe di dalam RC. Okay. So at a certain RPM range, okay, dekat certain RPM ataupun kelajuan yang tertentu kepada RPM engine, clutch shoe tu dia akan kembang. Dia akan kembang dan dia akan sentuh clutch bell ni. Dan bila dia kembang dan sentuh clutch bell ni baru clutch bell tu pusing dan sentuh kita punya drivetrain gear tengah. Dan baru kereta kita akan bergerak. So what happened to my clutch shoe is actually, clutch shoe tu dia ada 2-piece clutch dan spring keliling clutch shoe tu. Spring tu yang tolong pegangkan clutch shoe tu bulat. So bila kita rev ataupun RPM engine makin naik, spring tu akan berkembang. That's when kita tahu bila dia berkembang, dia akan sentuh clutch bell dan bergerak. Kalau condition clutch shoe tu normal, so bila kita dah habis rev, dia akan kembali balik kepada neutral position, which is bulat lah. So that means dia tak engage kita punya clutch bell dan kereta akan stay neutral. Okay. So case saya spring tu putus, so dia bergerak full time sebabkan
ref tengah berjalan kan, spring tu dah putus, so dia akan berkembang sentiasa. So that's what happened to my car. Okay, bila start je tayar bergerak sendiri, dia akan mati. Bila saya letak terus, dia akan mati. Dan saya boleh start bila ada atas batu atau atas support untuk start kereta. Itu sahaja simptom-simptom dia untuk kenal pasti clutch shoe yang rosak. Okay, so misal kata it hasn't happened to you yet, and if you are viewing this, awak tengah lihat video ni, InsyaAllah awak boleh kenal pasti masalah tu sebelum awak panik dan tukar benda-benda lain. Okay, so itu symptoms dia. Harap awak boleh selesaikan masalah tu lah. Okay, clutch shoe pun saya dah order, saya tak pasang lagi. So clutch shoe assembly tu saya boleh buat separate video, bergantung pada cameraman saya. Kalau cameraman saya ada pada waktu tu, saya boleh share. Ataupun saya tengah invest untuk dapatkan tripod lah, untuk senang sikit saya boleh record dan kongsi ilmu sekali, tak perlu bergantung kepada PC punya kamera. Okay, alright guys, so itu sahaja untuk video hari ini. Thank you so much, terima kasih banyak selama ni kepada saya punya supporter dan saya punya viewer dan juga subscriber. Okay, thank you so much. Saya appreciate, saya bersyukur sangat kepada apa yang awak dah berikan. Walaupun walaupun saya punya konten tak berapa banyak, minta maaf, saya sedikit busy dengan kerja dan sebagainya. Okay, InsyaAllah satu masa nanti saya akan kongsikan lebih video-video ni kepada awak semua. Okay, so thank you so much guys. Stay tuned. Okay, and hope to see you guys in the next video. Okay, Assalamualaikum.